Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, terutama nikmat ketaatan, amal ketaatan, nikmat iman, amal ketaatan. Allah pilih kita untuk terus istiqamah ada dalam pengajian ini pada setiap malam. Ini satu nikmat yang cukup besar. Doa kepada Allah SWT, Allah bantu kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Sebab ada ketikanya yang tak boleh, gangguan banyak. Saya ada difahamkan perkabaran yang ada ustaz saya tak boleh dengar. Kadang tak boleh lawan, dia tak boleh ngantuk, dia tak boleh, masya-Allah. Ada yang saya difahamkan ada jin yang tak suka, jin tak tahulah yang tak suka bukan jin Islam lah tu. Allahu akbar. Jadi bila Allah pilih tu cepat-cepat paut, cepat-cepat rebut. Walaupun dalam keadaan yang lemah, tak ada daya, tak ada tenaga, tak ada apa semua, maka kita kena mohon kepada Allah SWT. Allah yang memberikan kita peluang untuk kita berada dalam ketaatan. Rebutlah peluang ini, hargailah peluang yang sangat-sangat yang tidak ada nilainya di sisi dunia yang boleh diberikan harga. Tak ada. Nilai tu, dia orang kata apa, sangat-sangat bernilai lah. Sampai dunia tak boleh nak nilaikan. Caranya bila ada yang tak boleh duduk dalam majlis ilmu tu, maknanya mahal lah perkara tu. Jin tak suka, musuh-musuh tak suka. Jadi ada apa pun, syukur pada Allah Ta'ala, Allah pilih kita untuk terus duduk dalam pengajian kita ni. InsyaAllah, perbetulkan niat kerana Allah SWT, perbetulkan niat untuk kita menuntut ilmu ni, bukan sebab nak makin ambil tahu, makin kita serba tahu, tidak. Kita nuntut ilmu ni semata-mata untuk kita ni nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, semakin menyuluh kekurangan diri, menyuluh segala keadaan diri ni yang hanya bersifat jahil, fakir. Kita nak berharap kepada Allah SWT dengan sepenuh-penuhnya. Baik, insyaAllah sedang jemaah yang berkata Allah, kita berada di malam Jumaat, Sayyidul Ayyam, Yaumul Juma'ah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi bisalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
عليه وسلم. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW malam Jumaat. Jumhur ulama mengatakan antara ibadah yang kena diperbanyakkan itu selawat kepada Nabi SAW. Hari Jumaat dan seterusnya hari-hari jaga selawat. Biar banyak selawat supaya dekat. Bila kita banyak selawat ni, ibaratnya apa? Ibaratnya semakin kita banyak selawat, tamsilannya ibarat seperti kita menghubungkan pertalian itu. Satu tali kita makin banyak. Makin banyak. Tali itu kita lemparkan supaya kita berpaut itu makin dekat, makin rapat. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair, insyaAllah. Air dah ada, Alhamdulillah, insyaAllah. Seperti biasa, hari-hari yang seperti biasa, kita akan lazimi surah Al-Hadid dan macam tadi Maghrib, suratul Waqi'ah. Ditambah dengan amalan-amalan khusus, contoh malam Jumaat dan hari Jumaat seterusnya sepanjang hari, suratul Kahfi. Sila baca insyaAllah boleh. Dan kita nak lazimi Al-Hadid ni kerana padanya surah Al-Musabihat, surah yang mana Nabi ada baca sebelum nak tidur. Dan kita dapat faham, ambil maklum, ambil faham surah Al-Hadid ni dia ada surah besi. Jadi mudah-mudahan kita niat kerana Allah dan kita harap mohon Allah bantu besinya Allah turunkan sifat kuat itu, anzalnal hadid, diturun pada kita juga kuatnya diri kita ini, kuatnya tulang kita ke, kuat ke antibody badan kita. Yang paling penting kuatnya iman kita ni, nak berhadapan dengan segala bentuk cabaran dan dugaan. Ingat, dia bukan sekali jadi. Dia kena berkali-kali, bertubi-tubi. Barulah jadi, bukan sebab banyak kali, kerana berkali-kali bertubi-tubi itu melatih diri untuk ikhlas. Melatih diri untuk ikhlas. Ada ujian yang berat nak baca hari-hari, ya Allah malas. Itu dia. Itu kena renung banyak-banyak. Renung, mohon Allah bantu. InsyaAllah seterusnya kita mohon. Ni malam ni Jumaat kita makbul doa juga. Kita tambah dengan suratul Fatihah 7 qiraat, 14 riwayat. Yang mana nak buat ruqyah air hajat, sediakan. Yang mana tak ada apa keperluan untuk ruqyah air hajat, itu untuk khususan kepada siapa yang berhajat, berdiri ataupun kepada siapa yang memerlukan hajat itu, untuk bantu doakan sipulan-sipulan nak hendak sembuh sakit. Jadi sebut namanya, binti maknya. InsyaAllah ini apanya guru saya bagi tahu. Nama dan binti maknya. Sebab kalau kita kembali ke rahmatullah pun binti mak. Batu nisan kan. Sebab kembali ke rahim. Alam roh. Daripada situlah bermulanya. Okay. InsyaAllah jadi kita mulakan dengan istighfar 3 kali. Kemudian selawat Ibrahimiyah 1 kali, suratul Fatihah 1 kali, kemudian sambung dengan suratul Hadid. InsyaAllah, tuan-tuan jemaah yang mohon ta'ala. Baik, suka saya ingatkan, bila kita beramal ni tuan-tuan, kita kena semangat. Dia tak boleh lemah-lemah, lembik-lembik, malas-malas, tak boleh. Kita kena tunjukkan. Ada yang tanya, Ustaz tak lancar nak baca, tak apa. 2 pahala dapat. Pahala nak baca, pahala tak lancar, tapi baca juga. Itu 2 pahala Nabi kita dapat. InsyaAllah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله نسألك أن يا أرحم الراحمين في كل حاجة يا الله نسألك أن يا أرحم الراحمين في كل حاجة يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sedang jemaah yang mulia Ta'ala, syukur pada Allah Ta'ala, Allah adakan peluang begini, siri begini untuk setiap malam kita bermunajat dengan suratul Fatihah, dengan suratul Hadid. Tuan-tuan, nak berdoa syaratnya kena yakin. Surah Al-Hadid itu nak bagi yakin. Siapa malas baca setelah tahu fadilatnya apa, maka tak jamin. Syarat doa diterima itu kena yakin terlebih dahulu.
Nak yakin ada dalam surah Al-Hadid. Dalam ayat yang ketiga, ulang balik, ulanglah banyak kali tuan-tuan, biar melekat dekat hati. Melekat ke hati ni, biar kita boleh sampai mati. Yang mana daripada hadis Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai melalui jalan Baqiyah, At-Tirmizi mengatakan hadis yang mengatakan tentang Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut insya-Allah, ni saya baca pada Tafsir Ibnu Katsir. Kepadanya kepercayaan terarah dan kepadanya pula tawakal disandarkan dan cukuplah dia menjadi pelindung dan dia sebaik-baik pelindung. Dan kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada sesuatu yang aku dapati di dalam dadaku. Ia bertanya, apa itu? Lalu aku katakan, demi Allah aku tidak akan menceritakannya. Tuan-tuan tengok sahabat. Sahabat ni bab ragu ni tuan-tuan cukup jaga, cukup malu nak bagi tahu. Aku tak akan bagi tahu. Kita ni pantang ragu tu. Macam ni terus. Boleh ke ya? Terus cakap lah pula. Ni sahabat tak? Demi Allah aku tidak akan menceritakannya. Lalu ia bertanya kepadaku, apakah sesuatu itu berupa keraguan? Kemudian ia tertawa saya berkata, tidak ada seorang pun yang terhindar dari hal itu. Ragu ni tak usah. Bahasa mudah tuan-tuan. Saya guna bahasa pasar sikit lah. Tak usah sembang kan. Tak usah kata lah. Yakin tak usah sembang. Barang belum kena, barang belum terantuk, belum tengada, barang belum jadi depan mata, tak usah cerita. Bak ragu ni benda yang implementation, real time. Jangan main-main. Sebab tu bila berlaku sesuatu perkara, baru tahu dia ada ragu. Tengah tak berlaku, memanglah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tarik. Sekali ragu. Jangan main. Bismillah saja cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu je dah patutnya yakin dah. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali baca? 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang tu kan. Tu dia. Ustaz, saya dah baca lah Ustaz, tapi tak jadi. Tu masalahnya. Ya Ustaz, takkan baca-baca macam tu je dah, air dah jadi. Ragu tu. Baca-baca, tengok-tengok tak sembuh. Mula fikir. Macam tak jadi. Nampak? Bahasa ragu ni tuan-tuan, benda jadi depan mata. Tengah tak jadi memang. Percaya. Tunggu jadi tu. Sebab tu sebelum berlaku suatu situasi perkara tengah macam ni, isi keyakinan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat tuan-tuan yang dijamin syurga. Sahabat yang dijamin syurga. Lalu ada formulasi dia, ada solusi dia. Inilah dia. Itulah ayat yang mengatakan, jika engkau mendapati sesuatu di dalam dirimu, dan paling bahaya sahabat kata ragu ni tentang janji Allah. Ragu kat orang yang ya tak ya jadi, boleh jadi ke ni? Hantar ni ya betul. Dengan orang ala kulihal lagi. Tapi tuan-tuan, ragu dengan contoh nak sembuh tak sembuh. Ragu ada rezeki tak ada. Ragu dengan gangguan-gangguan ni, yang badan sakit-sakit, ragu ni, ragu yang mana kata apa, dia hantu tu dengan kuasa Allah tu, dia lebih yakin hantu tu lagi kuat daripada kuasa Allah. Ragu dia. Sedangkan yang hantu, bahasa mudah lah kita sebut hantu tu, padahal jin lah. Tapi rasa
kuatnya dia. Saya tak tahan Ustaz. Aduh. Allah yang bagi izin dia tak rasa. Sebab tu kan ada amalan peninding begini. Ustaz boleh tak baca ayat 3 je? Tak aci. Itu orang nak senang. Oh dia tahu fadilat tu panggil amal sebab nak ada sesuatu. Tak aci. Kalau nak baca lagi 29 ayat. Ngantuk-ngantuk ke, pegang-pegang macam ni kepala ke. Bacalah. Macam contoh. Saya baca Fatihah tadi 7 qiraat. 14 riwayat. Itu fi kulli hajatin tuan-tuan. Jangan main-main. Saya baru jumpa guru saya 2 hari lepas. Dia ulang ni sekali. Fi kulli hajatin Syekh. Hantar amalkan ni Syekh. Hantar. Dah boleh tu. Teruskan. Dia kata. Syifa. Ruqyah katanya. Pembuka hajat. Penyambung kepada Allah. Baca-baca Fatihah tak jadi. Dengar Fatihah tutup keluar balik. Macam tak pergi kata. Ambil amalan yang power sikit dah. Bukan soal amalan power. Macam saya tadi buka sebelah mata je baca. Nampak? Tu. Saya cakap tu. Ustaz macam nampak. Dia kan. Dia ada penyampai tu kan. Jangan main-main. Ini dia tuan-tuan. Bila kita fahamkan dalam-dalam. Dia nampak. Selanjutnya berkata kepada aku. Selanjutnya ia berkata kepada aku. Jika engkau mendapati sesuatu di dalam dirimu. Ada benda ni. Apa sembuh tak sembuh dah apa hari. Jangan ragu tuan-tuan. Maka bacalah ayat ni. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dia yang akhir, yang zahir, yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka hilanglah keraguan itu. Allah hilangkan. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ini syukur kita. Dibuka dengan surah Al-Hadid. Sebab tu kita ngamal ni bukan saja. Bukan kata ikut trend ataupun amalan-amalan popular. Bukan kata amalan popular. Kadang-kadang amalan popular. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Lepas tu ada platform. Malam ni. Malam-malam. Setiap malam. Sampai. Tak tahu nak cakap. Sampai apa. Jadi ibarat mana-mana yang ada contoh, adalah masalah-masalah yang sedang dihadapi itu. Ya dia kena datang, dia kena cleansingkan diri dia. Bagi yang dah cleansing, ini jadikan sebagai untuk energizing, recharge, energize. Kalau bateri hari-hari cas tak sempat nak habis. Yang sakit, insya-Allah bertambah sihat. Yang sihat bertambah kuat. Itu dia. Yang sakit bertambah sihat. Yang dah sihat bertambah kuat. Ini semua sifatnya. Sihat datang dari sembuh. Sembuh datang dari Allah. Allah turunkan sembuh bagi sihat, bagi kuat. Ini cara dia. Dia tidak boleh salah kalau kita beramal, dah biasa dengar, lepas tu tinggal. Salah dalam beramal, dia biasa buat, lepas tu jadi lemah. Dah terbiasa baca surah Al-Hadid, lepas tu tinggal. Nampak macam, itu salah tu. Dan nak pula, memang amalan itu, ada waktunya itu. Waktu sebelum nak tidur. Tiba-tiba kita tinggalkan. Sebab, walhal, benda itu pula yang kita cari. Contoh, nak hilangkan ragu. Hidup kita ni sibuk nak hilangkan ragu, tuan-tuan. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kan saya pernah sentuh sebelum ini. Dalam bab ragu ni, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Dia dua benda ni yang akan menjadi, orang kata apa, punca malah menjadi penyebab kepada berlakunya kerosakan. Itulah ragu. Okey. Ragu. Ulang lagi sini. Kita bagi faham dalam-dalam. Tak apa, ulang banyak kali. Biar kita lepas ni ragu tu dah tahu dah apa dia. Sebab semalam kita dah sentuh tentang ni keyakinan ni, persediaan dan penerimaan. Di sini nak cerita ragu ni. Ada dua benda. Satu, ragu ni.
Dia ada satu lagi pasangan dia. Ragu campur ganggu. Atau keraguan campur gangguan. Dua ni ada tuan-tuan. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Keraguan campur gangguan. Apa jadi? Kebinasaan. Binasa ni, anda jangan ingat binasa hancur berkecai. Tak. Binasa ni apa? Dia akan jadi orang yang melarat. Merana. Serba tak kena. Asyik terkena. Antara poin-poin lah saya tulis ni. Melarat. Kalau sakit tu, melarat dia sakit tu. Kalau sakit tu, dia jadi apa? Merana dia sakit tu. Kalau sakit tu, dia sebut tak kena. Dia sakit ni mula. Sebut tak kena. Kalau sakit tu, dia asyik terkena ulang. Benda yang sama kena kat dia. Ganggu lagi, ganggu lagi, ganggu lagi. Kacau lagi, kacau lagi, kacau lagi. Sepatutnya one hit sekali kena. Kalau melibatkan gangguan, mana-mana gangguan-gangguan ni. Saya lebih spesifik, kalau gangguan misteri, sihir ke, jin ke, apa ke. Saya semalam tengah berubat juga. Pukul 3 lebih pagi, 3.20 lebih. Tiba-tiba ada orang WhatsApp. Tak tahu siapa. Baik mengaku. Salam, katanya. Semoga sahabatku sihat. Tak siapa-siapa lah. Saya tak tahu. 3.24 pagi. Tuan. Tu dia. Kita tengah buat kerja kita lah. Dia benda ni tidak boleh, tuan-tuan. Dia tak boleh kena berkali-kali. Kalau kena berkali-kali, something wrong somewhere. Bermaksud dua ni ada. Masih ada keraguan, campur gangguan. Gangguan ni, sebelum benda tu datang. Contoh. Jangan ingat gangguan tu jin. Jangan ingat gangguan tu jin. Jin ni mengganggu. Kerja dia memang jin. Lebih spesifik. Jin yang menurun perangai iblis, syaitan. Jin Islam dia tak ganggu orang. Dia macam orang Islam. Orang Islam tak ganggu orang. Al-muslimu man salima muslimu milisani wa yadi. Al-muslim. Kalau dia betul muslim. Kalau jin muslim, tak kisahlah dia masuk badan siapa kata ganggu ke. Kalau dia kata dia muslim, kau jangan kacau orang. Kalau kau muslim, buat cara muslim. Keluar. Cakap macam tu. Kalau tak, dia bukan muslim. Makna dia jin kafir. Syaitan lah. Dia sifatnya mengganggu lain. Gangguan ni sebelum mengganggu sampai. Gangguan tu adalah apa dia? Apa gangguan ni? Keadaan. Gangguan ni duduk pada keadaan, kebendaan. Ni kena jelas ni, lebih spesifik ni. Sebab itu, anda beramal, mengajilah 30 juzuk, tapi masih duduk pada keadaan dan masih ada kebendaan. Duduk pada keadaan ni apa? Dia nakkan kesenangan dunia, keadaan. Dia mengaji ni tuan-tuan, nakkan kesenangan dunia. Dia perdagangkan Al-Quran untuk kesenangan dunia. Dia buat solat duha, dia mengaji, dia buat baik, dia pergi kuliah sana sini, dia duduk layan suami dia ke, orang perempuan, orang lelaki pula, dia buat amal macam-macam sebab ada keadaan yang mendesak dia. Sebab dia nak kahwin lagi ke, ataupun dia nak apa-apa hajat ke, ada keadaan tu. Gangguan tu ada. Kita boleh trace. Ada sebab tak kena, dia nak rupanya ada something dalam hati dia yang tengah bermain keadaan tu. Ya, men? Dan kebendaan juga. Kebendaan ini lebih spesifiknya harta. Ini ada campur ragu. Ragu ni apa? Ragu ni apa benda? Ini adalah kepercayaan. Kepercayaannya didorong oleh keadaan, didorong oleh kebendaan.
Dua-dua ni gabung tuan-tuan. Habis. Barulah syaitan datang. Samalah juga orang kata, ni jin syaitan ni ustaz, sihir ni santau ke ataupun sihir pemisah. Kami sebenarnya suami isteri ni, kami ni sayang menyayang, tapi sebab ada sihir pemisah ni ustaz. Dia jadi sihir pemisah ni yang menjadi ni, bukan sihir pemisah yang menjadi. Sihir pemisah memang kerjanya memisahkan, tapi sebenarnya dari dalam sudah ada keraguan dan kebendaan. Dia orang yang pasangan yang sweet 70 ni, tidak bermakna dia tiada keraguan dan dia tidak bermakna dia ini tiada kebendaan. Cek dua ni kan. Kalau ada dalam rumah tangga tu keraguan dan kebendaan ataupun dalam diri kita, siap. Mengganggu ni senang. Mengganggu ni akan datang. Menyinggah-nyinggah dia datang. Sebab tu siapa yang beramal, betul-betul beramal, maka insya-Allah sebenarnya. Sebab amalan itu mesti bersandarkan iman. Iman tu maksudnya sudah yakin. Bila yakin tuan-tuan, bila tiada keraguan, maka hilanglah gangguan. Bila hilang gangguan, yang mengganggu tu tak boleh lah. Sebab gangguan tak ada. Bila gangguan tak ada, tukang mengganggu tak ada kerja lah. Menyandarlah dia. Aku macam mana aku nak kacau si jemaah ni? Jemaah ni pula dia dah makin yakin pula dah lah. Duduk kalau Ustaz Farid ni pula, geram tu aku dengan Ustaz Farid ni. Geram tu kata. Tu memang jaga dia lah. Kita masuk keyakinan itu dengan perbahasan-perbahasan kita, dengan amalan yang kita baca tadi, dengan munajat kepada Allah SWT. Keyakinan tu bukan menjerit. Ya. Saya nak yakin. Itu penjeritan. Ada orang nak yakin, pergi lompat-lompatnya, pergi jerit-jeritnya. Tak ada. Yakin adalah proses pembinaan. Mesti berlaku pembersihan juga. Dia kena ngikut lah. Sebab tu ada anak tak tahan dengar. Yang mana yang 400 lebih, alhamdulillah bagus. Ada tadi inbox saya, mengasihi banyak ustaz. Cara ustaz ni memang rapat ke dinding saya kena. Saya cakap azam min fa'li rabb. Bukan saya saja cakap macam tu. Demi nak menegakkan kalimah yang benar, demi menegakkan keadaan yang mana bersandar pada kebenaran, bukan menegakkan keadaan yang bersandarkan kepada perasaan dan kebendaan. Ada keadaan yang benar, tapi keadaan itu tertutup oleh perasaan dan keadaan, kebendaan. Jadi, yang membawa kepada kebenaran, mestilah dia menghancurkan. Paksalah. Tak ada pilihan. We have no choice, kata orang Jawa kata. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah. Jadi sebelum nak masukkan keyakinan, ada keraguan. Jadi caranya apa? Bersihkan. Itu yang kena ketuk, kena pancung, kena sental. Tak tahan orang dengar. Tak tahan tuan-tuan. Lepas tu memang orang kata apa, aku tak tahan betul kelas ni. Memang. Macam mana? Dia kalau kita, ini memang takdirnya Allah bagi memang untuk pembangunan insan, pembangunan kehidupan, pembinaan kehidupan bersandarkan tauhid dan tasawuf. Nak bina tengok-tengok, kena buat site clearance. Memang bukan tiba-tiba ni anda amalkan ni okey, cerita tu cerita ni, tapi tempat masih kotor macam mana? Yang mana yang ustaz lain tu dah buat tu cantiklah, follow ikut. Yang mana ilmu-ilmu tu belajar. Saya tukang gemah-gemah je awal-awal dah, lepas tu gilah ikut ustaz mana nak pergilah. Sebab tu kadang-kadang ilmu banyak tapi kotor ilmu tu. Itu kata ilmu yang fasik. Zikir banyak. Solat banyak. Tapi letak dekat atas timbunan najis. Ini cakap macam mana? Beramal bukan sikit anak punya beramal. Ilmu kitab bukan sikit banyaknya khatam. Tapi tidak melalui proses pembersihan. Ibarat amalan yang cantik, yang bagus, amalan tu tak salah. Kitab tu tak salah. Bagus tuan-tuan. Tapi diletakkan di atas longgokan najis. Apa jadi? Kotor. Lepas tu jangan terkejut. Jin-jin ni nyengih lah. Bukan kau beramal ke? Beramal konon jin juga. Tak payahlah katanya. Syaitan juga. Tak payahlah. Dalam hati kau penuh najis katanya.
Jadi sedang nyembah yang muliakan Allah SWT. Ini dia. Jadi sebab itu antara perbahasan-perbahasan. Antara perbahasan-perbahasan yang orang kata apa? Ya benar. Yang disajikan, yang dibentangkan itu mesti perbahasan yang benar-benar pergi kepada pembersihan. Kemudian berhiaslah amalan-amalan itu hias. Ibarat baju yang cantik. Jadi kena tahu pengajian ni duduk di mana perbahasannya. Ini perbahasan mass construction. Dan jangan pula ada kadang-kadang tu dia tak melalui proses ini tuan-tuan. Kemudian dia begitu yakin mengatakan bahawa saya pun beramal. Ingat kita tak beramal ke dia? Oh, dia marah kita kadang. Nak baca macam mana lagi? Allah tak bagi. Oh, dia cerita juga Allah tak bagi. Dalam hati kita, senang-senang kata Allah tak bagi. Are you sure? Are you sure? Mati tak? Jadi maknanya apa? Sedang yang muliakan Allah SWT. Ya. Bermula dengan pembersihan itu bismillah. Tubu ilallah itu kembali kepada Allah itu mesti bersih. Istighfar tu kupasannya bersih. Bersih ni maksudnya apa? Mesti melihat yang benar. Bersih hati dengan istighfar. Kena faham, ya zurin iman. Kena faham. Bila kita bincang dalam bab iman hati, dia bukan sebut ya. Saya ulang lagi sekali. Yakin bukan sebut. Bukan sebutan. Dia bukan sebutan. Sebutan ini perbuatan. Perbuatan lisan. Bila yakin, dianya adalah yang dikata tadi proses. Proses memasukkan. Itu pas cahaya tu, memasukkan kebenaran. Jadi, bila kata sebut istighfar, ingat istighfar ni bukan sebutan sebenarnya. Sebab istighfar itu adalah yakin. Astaghfirullah. Kita ni bila Nabi kata perbanyakan istighfar, Nabi berkata dengan bila sebut istighfar, maka apa sahaja berkaitan dengan Allah itu yakin. Makam yakin, bukan makam sebutan, tapi makam ni, dalaman. Jadi kena faham, bermaksud bila yakin ni, kena faham apa makna istighfar. Ma huwal istighfar. Apa dia itu istighfar? Oh, kembalikan. Apa saja benda-benda yang meragukan, hilangkan. Apa saja benda-benda yang menghalangkan, maka clearkan. Itu nama kembali kepada Allah. Maka satu-satu benda. Fahaman macam ni salah. Contoh, aku sebut tak ada rezeki. Salah. Kalau kita istighfar, tapi masa sebut tak ada rezeki, itu bukan istighfar lagi. Itu belum istighfar lagi sebenarnya. Masih astagfirullah, tapi kita mengatakan, bagus jugalah, kalaulah ada ni. Apa, dia fikir selain Allah. Astaghfirullahalazim, kalaulah aku tahulah, baik ada duit dulu. Contoh, dia istighfar juga. Tapi hatinya masih lagi berbicara soal keadaan, kebendaan. Nampak? Jadi sebab itu dia kata istighfar, taubat, tubu. Taubat maksudnya kembali. Itu dia. Bila sebut, dengar Allah ni memang kena kembali. Kembalikan kefahaman yang benar, taubat. Kembalikan diri yang benar, taubat. Kembalikan hak Allah, taubat. Itu maksud taubat. Bukan, saya dah taubat dah. Tapi, macam tahu buat dia ni, bukan taubat ni. Ini tahu buat ni. Dia. Sebab itu, ada orang dia tahu buat. Tahu buat istighfar. Tahu buat. Tapi dia tak taubat. Dia tidak kembali.
Orang yang kembali kepada Allah ni sudah pasti seluruh dirinya yang Allah tak suka, tak ada. Allah suka kita macam mana? Tu dia, kena cek. Allah suka orang yang tidak bersedih, wala tahinu wala tahzanu. Jangan ada sifat itu. Itu taubat. Buang segala sifat-sifat yang Allah tak suka. Dia tidak lapu diri. Taubat, buat-buat tahu pun dia juga. Dia tidak lapor diri. Bila sebut dengan Allah itu mesti dengan hati. Hatinya ada apa? Kembalikan hati. Hati ada apa? Sedih. Sedih tak sampai ke Allah. Sedih tak sampai ke Allah. Sebab yang sampai ke Allah itu bukan dengan sedih. Dengan apa? Dengan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi maknanya apa? Kita lihat balik perbincangan kita ni. Kita kena faham. Disebut tentang keyakinan itu penerimaan dan persediaan kita untuk menjadi hamba-Nya. Itu keyakinan. Maka apa yang menghalang kita untuk menjadi hamba-Nya? Keraguan dan gangguan. Apa keraguan yang mengganggu kita itu? Kepercayaan kita kepada keadaan. Keadaan kita ni tak ada duit ni, aku percaya kau tak ada duit, nyanya. Dia banyak fikir keadaan, apa tu dia percaya. Dia keadaan, apa tu dia percaya. Ini masalah ni. Sebab tu banyak perbincangan yang kita bincang tu kontradik, kita terbalik, kita perbaiki balik kefahaman satu persatu. Itu dia panggil nafi isbat. Menafikan keadaan yang mampu yang memberi mudarat. Keadaan tak boleh bagi mudarat. Kita nafikan. Macam tu. Kita isbatkan. Kita menyatakan yang boleh mengubah keadaan, yang boleh memberikan keadaan manfaat, ya, mudarat itu hanya Allah. Bina balik kepercayaan yang benar. Bina balik kepercayaan yang benar. Sebab tu jangan salahkan Allah, salahkan takdir di saat diri kita penuh dengan keraguan dan gangguan. Jangan salahkan takdir. Contoh takdir dalam konteks bercerai. Jangan salahkan takdir penceraian kalau dalam keluarga, dalam hubungan penuh dengan keraguan dan gangguan. Ingat, gangguan ni bukan jin ya, bukan syaitan ya. Gangguan ni keadaan dan kebendaan. Kalau dalam hidup kita penuh cerita keadaan kebendaan, tunggu masa je nak diganggu. Tunggu masa je. Sekali lagi datang gangguan. Datanglah yang mengganggu, diganggu tu. Tak kena hari ni, esok tak esok, lusa tak lusa, tulat tak tulat, tak setahun ni, tahun depan, tak tahun depan. Tengok dia mesti lambat laun kena. Lagi lama simpan, lagi dahsyat kena. Sebab tu bagus kalau salah ditegur terus, sebab supaya dia tak damage, dia tak besar. Nampak? Damage dia tak besar. Kadang-kadang tu dia sempat lama dia lalai, lara, damage dia besar. Keraguan dan kebendaan. Gangguan lah, gangguan. Kalau kita masih ada penuh keraguan dan gangguan, dua-dua ni dia gabung sekali. Gangguan itu datang disebabkan keraguan. Keraguan, bila ada keraguan, maka datang gangguan. Saling melengkapi. Maka kena hilangkan dua-dua itu. Di saat keyakinan masuk, maka hilanglah gangguan. Di saat keyakinan masuk, maka tertanggallah keraguan, hilanglah gangguan. Patutlah bila dia yakin, tak datanglah. Saya dah baca dah Yun tadi, orangnya ada keraguan gangguan tu jangan kebinasaan. Ni melarat, merana, serba tidak kena, asyik, terkena je. Ni dia. Kalaulah sekiranya Allah uji dia sakit, sakit yang melarat-larat,
macam tak jumpa punca. Dia kalau melarat panjang pun, sekiranya satu masa jumpa punca dan punca tu pula Allah bagi ilham dan dia akan sembuh, dia akan jadi lebih baik. Tu. Ni tak melarat, merana, dah ada je. Lepas satu-satu, lepas tu semua tak kena. Dan jangan tertipu dengan, dia beramal lah ustaz. Tengok dia beramal kat kuliah ustaz, ada je dia. Contoh. Contoh. Tengok mana-mana kuliah, ada je ustaz dia. Tanyalah balik. Dia pergi kuliah tu dah yakin ke atau ragu juga? Dia pergi kuliah tu, kita tanya balik. Ada kebendaan ke? Masih lagi duduk dengan gangguan tu? Tengoklah topik-topik yang dibincangkan tu. Lepas tu kita ni ada topik yang dibincangkan. Jangan milih-milih topik. Ini topik tak payah ni ustaz ni nak nimbak aku je, tak payah. Ngaji. Dah wajib ngaji, mak bersih hati, tasawuf ni wajib ngaji, bersihkan hati. Nak bersih kan kena biasa, kena sniper lah tuan. Allah. Melarat kalau sakit, melarat. Ustaz kalau sihat pun melarat. Melarat tengok perangai dia. Ya Allah perangai dia ni. Mentang lah sihat, melarat-larat aku tengok perangai ni, terginja sini, tergedik sana, tergedik sini. Mentang lah sihat. Betul si sebut tak kena je. Tentang sihat semua benda dia boleh pilih. I tak makan ni lah. I tak makan. I tak masuk lah. I nak makannya I lah sekali. Bila sakit, apa pun tak boleh makan. Dia sebut tak kena. Dia rasa macam dia terlampau obses kat diri dia tu. Dia sebut tak kena. Dia betul asyik terkena je. Aku tengok engkau ni kan sihat pun terkena juga. Nampak? Tu dia. Jadi kebinasaan tu, ciri orang yang ada keraguan, orang yang ada gangguan, dia akan berhadapan kebinasaan. Jadi sebenarnya menyemulakan Allah SWT. Jadi untuk hilangkan gangguan dan keraguan tu caranya ustaz, cara rawatannya, dia bukan hembuh-hembuh puan Umuyun. Nak hilangkan keraguan-gangguan bukan auzubillah minasyaitanir. Hilang. Tak ada. Ni, tadi kan saya dah cakap baca surah Al-Hadid. Hari-hari setiap malam baca. Satu. Keduanya, doa mengaji kita ni setiap malam. Dengar duk ulang-ulang. Tak dapat dengar sekali. Dengar 2 kali, 3 kali. Itu cara dia. Apa topik yang kita ganggu tu. Mesti ragu tu. Mesti ada topik dia. Dengar syarahnya. Kalau agak-agak tak kena gaya, tanya. Itu saya agak-agak tak kena lagi, tanya lagi. Agak-agak kena, tanya lagi. Itu cara dia. Dia bukan menghilang hembus-hembus. Dia tak ada. Jangan kita expect bila tanya macam mana ustaz nak hilangkan. Dia sebenarnya apa yang kita lalui ini, itu adalah proses. Dia ni dalam bahasa sabar ni, dia kena faham apa maksud sabar tu. Tu nak buka tajuk sabar pula ni kan. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi bila kata apa yang kita bincangkan, ini semua proses untuk kita memasukkan keyakinan. Proses memasukkan keyakinan. Jadi sebab itu kita ni, kalau kita melihat surah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir itu kan, bermula dengan lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Tengok. Dia kena beriman. Kemudian amana rasulu bima ila akhir ayat. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nampak? Jumpa ustaz, patutlah lepasnya kalau ustaz ni Allah ilhamkan jalan untuk keluar apa tu. Allah ilhamkan jalan keluar dan bagi jawapan dari persoalan saya selama ini. Alhamdulillah haza min fali rabbi. Ada begitu Muyun. Dia bukan kata ragu dia.
nak pergi makan pil ke, makan ubat ke. Itu bukan. Sama dengan contoh orang yang berlaku dalam perbahasan depression. Dia bukan dengan ubat makan telan. Tak. Dia betulkan kepahaman dia, keraguan dia itu. Jadi, sami'na wa ta'na, iman, sami'na wa ta'na, barulah Allah angkat. Nak tahu pasal sabar Ustaz? Dah saya sebut tadi Puan Nur Faizura, sabar Ustaz. Tahu ke sabar tu apa? Bukan kata sabar ni nampak macam nak marah, bukan. Bila kita terus menyampaikan kebenaran, bila kita menegaskan sesuatu perkara yang telah ditegaskan, itulah kesabaran. Sabarnya dia. Dia gitu. Sabarnya dia. Dia orang cakap, dia tekankan lagi perkara itu. Itu sabar. Kita tak. Kita ingat sabar tu dengan jangan marah. Sabar ni adalah perkara yang pertama. Contoh sekarang ni, katalah saya tengah menyampaikan kuliah dan sabarnya itu saya ulang 100 kali. Tanya lagi, saya ulang lagi. Tanya lagi, saya ulang lagi. Ulang dengan nada tu tak usah ambil kira lah. Dia ni ambil sini, macam tu. Tanya lagi, kita ulang lagi, nada berubah-ubah. Sabar betul. Kalau orang tak sabar, malaslah, jangan tanya, saya tak mau jawab. Jadi berani tanya, berani sambut. Itu cara dia. Itu kalau yang tengah beramal. Kalau tengah maksiat, sabarkan diri dia nak buat maksiat itu. Jangan buat, tahan. Itu sabar dalam maksiat pula. Kalau sabar dengan nikmat, sabar dengan nikmat. Allah bagi nikmat, sabar. Jangan buat maksiat dengan nikmat tu. Sabar diri tu dan gunakan nikmat untuk taat. Sebab bila sebut, bila kata dapat nikmat, kecenderungan dia untuk melakukan dosa. Kecenderungan lah. Contoh pada duit, dia akan kalau tak ada iman nyuruh dia buat kebajikan, amalan ketaatan, maka dia akan buat kot duit aku. Dah mula. Tu sabar dia dengan nikmat, sabar dia dengan musibah, sabar dia dengan ketaatan. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi kalau kita lihat perbahasan kita, apa yang kita nak sampaikan adalah ni, kita tekankan balik. Bila sebut tentang keyakinan, bila sebut tentang keyakinan, itu persediaan dan penerimaan. Ini semalam kita sentuh. Persediaan dan penerimaan. Persediaan dan penerimaan itu adalah dalam konteks kita menyerah diri kita. Apa menyerah? Melaporkan diri. Apa lapor diri? Lepas pada ni, jangan tanya-tanya lagi. Contoh ni, kalau kita nak buat training, cuba tengok. Orang jadi komando ke, training kawat ke, tentera, cuba tengok. Kenapa saya kena diri kat padang tuan? Siap tanya. Jangan tanya. Tapi benda yang dah ada hukum, maksudnya, kalau benda tu kita tak faham, tanya tak apa. Ni benda yang ada dalam hukum. Ini arahan. Contoh, depan tu ada komander. Ada panglima angkatan, contoh kan, bagi arahan. Jadi, arahan itu berbentuk dari yang pihak berkuasa. Jadi, kita sebagai yang di bawah, yang tiada ada kedudukan yang jelas, maka kita jangan tanya. Macam itulah. Contoh, suruhan dah datang. Jadi isteri solehah. Suruhan Allah tidak? Daripada Nabi kan? Jangan tanya, macam mana Ustaz, suami saya ni patut ke saya jadi solehah? Patutnya saya, orang solehah bukan ke untuk dapat suami yang soleh? Jadi kan Ustaz, jadi benda ni macam it's not fair lah. Kan? Yang orang lain dapat, macam Abang Leman tu, tengok Abang Leman je layan isteri ni. Saya ni dapat apa? PC on Ustaz. Kita on Ustaz tahu. Saya yang menanggung. Kita suruh solehah, jangan cerita tu masalah tu kenapa? Tak ayat dia. Tak jadi. Yakin tak sampai lah kalau macam tu. Dia persoalkan lagi. Dia cerita pula. Dia tambah garam, tambah minyak, goreng sikit. Kadang-kadang langit hangit pula telajak goreng. Dia cerita pula saya gini. Cerita lagi. Orang lain. Kita ikut arahan patutnya. Ya Ustaz, macam mana nak solehah? Baik Ustaz, saya tanya. Ya Ustaz, saya nak solehah Ustaz. Ya Ustaz. Contoh. Ya. Memang Allah suruh.
Tapi suami tapi dia. Suami saya tak pernah suruh saya disolehah. Suruhan itu dari Allah. Suami patut menyambut suruhan dan suruh isteri. Tapi dia tak sambut. Macam mana? Adakah kalau dia tak suruh tak perlu jadi solehah? Itu macam itulah. Suami pula. Adakah kalau isteri itu dibiarkan begitu, saya kalau tak minta dididik, tak dididik? Tidak boleh. Mana-mana yang pergi kepada suruhan, itu tidak boleh ada bantahan. Sami'na wa ta'na. Larang, jangan. Itu cara lapor diri. Itu bukan sekadar ini masa tak buat apa-apa. Dah. Kita mula nak bersiap sedia lepas pada ni, kita cuba nak comply. Kita nak benar-benar sungguh, ya Allah kafah. Walaupun tak boleh semua, tapi kita dah niat untuk semua. Kita berusaha ke arah itu dan minta pertolongan Allah untuk melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya. Itu dia. Maka di dalam proses itu, maka datanglah keyakinan demi keyakinan. Maka akan sampailah tahap demi tahap nanti, insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang Allah Taala, saya kira itulah sikit sebanyak perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk faham, Allah bantu kita untuk melaksanakan apa yang kita faham, Allah bantu kita untuk istiqamah dalam kefahaman dan amalan. InsyaAllah, mudah-mudahan penat jerih kita ni, stay ni malam-malam ibarat macam kita bekerja lah tuan-tuan ya. Ada orang bekerja OT malam-malam kan. Buat bagi tahu macam tu. Ingat maghrib tadi kita dah baca waqiah. Ganjaran Allah bagi orang yang beramal sewaktu di dunia ni. Penat-penat kita ni ada jazak, ada ganjaran. Ada ganjaran Allah yang tersedia menanti. Allahu Akbar. Jadi janganlah kita rasa seperti macam tak dapat apa-apa, jangan. Kita dah bincang tadi surah Waqiah tentang keadaan makannya, rehat-rehatnya di sana. Jadi kita laburkanlah masa dan tenaga dan harta kita untuk sesuatu yang lebih bernilai. Jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. Washabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Allahu Akbar. Ini nak cerita kita duduk waktu maghrib, kita kupas ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita lah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Minta ampun, maaf di atas segala kekurangan, kata kurang bicara dari diri saya ini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. InsyaAllah perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Sehingga juga setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.